Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, berjumpa kita kembali pada hari ini menyambung sesi pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk 1.5 iaitu ketumpatan. Okay, cikgu mengharapkan agar semuanya sihat walafiat bagi meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Okay, baik pelajar, pada hari ini apa yang saya harapkan di akhir sesi pembelajaran kita nanti, pelajar dapat menyusun mengikut urutan berdasarkan ketumpatan, serta meramalkan sama ada suatu bahan itu akan terapung ataupun tenggelam berdasarkan ketumpatan sesuatu objek, mendefinisikan secara operasi apa maksud ketumpatan, serta mengira ketumpatan berdasarkan rumus ketumpatan sama juga jisim perisi padu, serta menggunakan kaedah sesaran air, menerangkan fenomena berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian, serta membuat inovasi objek, makanan ataupun minuman menggunakan konsep ketumpatan. Secara lanjutnya kita akan bincangkan pada slide yang seterusnya. Kita tengok apa maksud ketumpatan. Ketumpatan boleh ditakrifkan sebagai jisim per unit isi padu bagi sesuatu bahan. Maksudnya kalau kita nak hitung ketumpatan sesuatu bahan tu, kita perlu tahu dia punya jisim, perlu tahu dia punya isi padu, maka kita akan dapat ketumpatan. Rumus bagi ketumpatan adalah jisim dalam unit gram bahagi dengan isi padu dalam unit sentimeter padu. Unit sentimeter padu masih ingat lagi untuk rumus isi padu, panjang darab lebar darab tinggi, so kita akan dapat isi padu bagi suatu objek. So untuk sebagai ingatan yang kekal kepada kita terhadap rumus ketumpatan ni, kita boleh guna rumus segitiga ni lah. Yang mana bahagian atas segitiga ni kita bagikan untuk jisim, ketumpatan, belah kanan ni isi padu. So kalau pelajar nak hitung ketumpatan, so kita tutup bahagian ketumpatan ni, kita ambil jisim per dengan isi padu. Kalau kita nak hitung jisim, so ketumpatan darab dengan isi padu. Kalau pelajar nak kira isi padu, tutup bahagian isi padu, so jisim bahagi dengan ketumpatan, so kita akan dapat isi padu. Bagi pelajar untuk mudah ingatkan rumus ni, boleh gunakan rumus dalam bentuk segitiga ni sebagai untuk mengingat rumus ketumpatan. Pelajar, kita sambung seterusnya berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi sesuatu ketumpatan. Jika dilihat sebelum ini, rumus ketumpatan adalah ketumpatan sama juga dengan jisim bahagi dengan isi padu. Itu rumus dia. So kita lihat daripada persamaan ini, apa yang mempengaruhi ketumpatan adalah jisim dan juga isi padu. Sekiranya jisim sesuatu objek itu bertambah, maka ketumpatannya juga akan meningkat kerana ia berkadaran langsung dengan jisim. Ketumpatan itu berkadaran langsung dengan jisim. Tetapi sekiranya isi padu lebih besar, sebaliknya akan berlaku yang mana ketumpatan akan semakin rendah, kerana ia berkadaran songsang dengan isi padu ketumpatan tadi. So dua faktor yang mempengaruhi ketumpatan adalah jisim, dan yang kedua adalah isi padu. Biasa kita tengok dalam fenomena kita seharian, kenapa ais itu terapung di atas permukaan air? Mesti pelajar pun dah boleh jawab dah. Ni benda basic masa sekolah rendah. Kenapa dia boleh terapung di atas air? Kenapa ais boleh terapung pada permukaan air? Adalah kerana ketulan ais adalah kurang tumpat daripada air. So sebab itu dia boleh terapung. Kalau ketulan ais itu sama tumpat dengan air, dia berada satu paras lah. Tetapi kalau suatu objek itu tenggelam pada dasar, kita kata dia sebagai lebih tumpat. So dalam kes ni, jawapan dia adalah A. Ketulan ais kurang tumpat daripada air, jadi dia akan terapung. Kita tengok pada slide ni, ada gabus.
Okay, dan juga ada kuprum dalam sebuah gelas berisi air ini. Okay, kita perhatikan, pelajar dapat perhatikan bahawa gabus ini terapung di atas permukaan air kerana ianya kurang tumpat daripada air. Okay, manakala kuprum tenggelam kerana lebih tumpat daripada air. Okay, itu pemerhatian yang boleh kita katakan daripada berkaitan dengan konsep ketumpatan ini. Okay, ketumpatan ini kita boleh lihat daripada pelbagai bentuk jirim. Awak belajar dah jirim masa sekolah rendah. Okay, jirim ada 3 iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Dan setiap pepejal dan cecair dan juga gas ini, setiap bahan-bahan mempunyai ketumpatan yang berlainan. Berdasarkan jadual yang cikgu bagi ni, kalau kita tengok, kita bandingkan dengan air tulen. Misalnya air tulen, ketumpatan dia 1.0. So ketumpatan dia 1 lah. Kalau kita nak bandingkan daripada contoh air laut, air laut 0.03. Jadi air laut ni kurang tumpat daripada air tulen. Petrol pun kurang tumpat daripada air. Tetapi kalau besi masuk dalam air, kita tahu dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Sebagai contoh kita tengok dekat sini, besi 7.90, ketumpatannya 7.90 itu melebihi daripada ketumpatan air. Sebab tu bila kita letak besi dalam air, besi akan tenggelam di dasar bekas kerana nilai ketumpatannya lebih tinggi, ataupun jisim per unit isi padu bagi besi itu lebih tinggi berbanding ketumpatan air. Tetapi ada juga pepejal yang bila kita masukkan dalam air, dia akan terapung. Sebagai contoh, gabus. Ketumpatan gabus adalah 0.27. Jadi bila kita isi dia dalam air, disebabkan nilai ketumpatannya lebih kecil daripada ketumpatan air, maka dia akan terapung. So dalam gambar rajah di sebelah ni, anda boleh perhatikan, bila pelbagai bahan kita masukkan dalam satu bekas, kita tengok yang ni dulu ya. Yang pertama ni, kita masukkan petrol, air, kita masukkan petrol, yang kedua air dan juga merkuri. Dia akan menghasilkan lapisan yang berlainan, walaupun ketiga-tiga ini adalah kategori jirim cecair. Cecair yang lebih tumpat akan tenggelam di dasar bekas, iaitu merkuri dengan ketumpatan 13.60 gram per centimeter padu akan berada di dasar bekas, manakala air yang mempunyai ketumpatan 1.00 gram per centimeter padu akan berada lebih yang mempunyai ketumpatan lebih berbanding petrol akan lebih tenggelam berbanding petrol. Manakala petrol yang mempunyai ketumpatan 0.80 gram per centimeter padu ni akan terapung di atas air. Baik, boleh belajar. Kita tengok situasi yang kedua. Apabila bahan yang mempunyai keadaan jirim yang berlainan, iaitu pepejal dan juga cecair dimasukkan di dalam satu bekas, kita akan lihat gabus akan terapung di atas air kerana ianya kurang tumpat daripada air. Manakala kuprum akan tenggelam di dasar bekas kerana kuprum lebih tumpat daripada air. Kerana nilai ketumpatan kuprum adalah 8.92 gram per centimeter padu, manakala air ketumpatannya adalah 1.00 gram per centimeter padu. Jadi kuprum akan tenggelam di dasar bekas. Kita tengok macam mana kita nak susun ketumpatan sesuatu objek itu mengikut susunan sama ada menaik ataupun menurun. Sebagai contoh, dalam rajah yang cikgu beri ni, adanya dia minta urutan ketumpatan secara menaik. Dan dalam silinder penyukat ini telah pun diisi dengan 5 objek yang mempunyai ketumpatan yang berlainan, iaitu 3 terdiri daripada pepejal, iaitu gabus, ketulan ais dan juga kaca, manakala cecair adalah petrol dan juga air. So sekiranya pelajar diminta untuk menyusun ketumpatan objek secara menaik, apa yang perlu pelajar lakukan adalah
pertama tentukan manakah objek yang paling kurang tumpat. Okay, yang maksudnya yang terapung lah. Dan diikuti oleh objek yang lebih tumpat selepasnya. Okay? Dan yang last sekali adalah yang paling tumpat. Kerana dia minta secara menaik. Maksudnya yang paling kurang tumpat kepada yang paling tumpat. So dalam kes ini gabus paling kurang tumpat. Okay? Disebabkan gabus terapung di atas petrol, maka petrol adalah yang kedua. Okay? Kemudian ketulan ais yang ketiga. Okay? Kemudian yang keempat adalah ais kerana ais terapung di atas air. Maksudnya air lebih tumpat daripada ais. Dan yang paling tumpat dalam kes ini adalah kaca. Okay? Kerana dia tenggelam di dasar bekas. So bila kita susun, susun paling kurang tumpat gabus diikuti oleh petrol, ketulan ais, air dan juga kaca. Kita buat anak panah menunjukkan bahawa ketumpatan objek semakin meningkat. Okay? So kat ini kalau kes dia minta secara menaik, kalau dia minta secara menurun, sebaliknya lah ya pelajar. Kalau dia kata ketumpatan secara menurun, maksudnya kita kena susun daripada yang paling tumpat kepada yang paling kurang tumpat. Okay, iaitu kaca, diikuti oleh air, ais, petrol dan kemudian gabus. Okay, dan lupa letak anak panah ni. Okay. Seterusnya, okay, kita tengok contoh pengiraan berkaitan dengan ketumpatan. Okay, ingat lagi tak rumus yang tadi cikgu ajar? Okay, ingat rumus segitiga. Okay, atas. Okay, yang sini K mewakili ketumpatan, J mewakili jisim, I mewakili isi padu. Okay, so kalau kita nak hitung ketumpatan, kita tutup K lah. Jadi J bahagi dengan I. So kita tengok soalan yang pertama. Dia kata sebongkah kayu berjisim 200 gram dengan isi padu 400 cm padu. Hitung ketumpatan kayu. So dia nak ketumpatan kayu. So jisim telah pun diberi, isi padu telah pun diberi, masuk dalam rumus. So ketumpatan sama juga jisim per isi padu 200 gram bahagi dengan 400 cm padu. So cancel. So kita dapat 0.5 gram per centimeter padu. Okay, mesti ada tanda negatif ni lah. Okay, sebab dia per dengan centimeter padu. Maksud negatif ni per. Okay, ataupun pelajar boleh juga tulis 0.5 gram per centimeter padu. Okay, ini juga boleh diterima jawapan ni. Okay, ataupun 0.5 gram per centimeter padu itu tanda negatif. Okay, kecil je. Okay, contoh pengiraan yang kedua adalah ketumpatan bagi 128 gram gula ialah 1.6 gram per centimeter padu. Berapakah isi padu gula? So daripada soalan ini dia telah pun beri jisim. Okay, so jisimnya 128 gram dan isi padu disuruh cari. Okay. Kemudian ketumpatan telah pun diberi. So dekat sini kita boleh guna rumus segitiga kita. Okay. Apa nak buat dengan rumus ni? Okay. K, J, I. So yang kita nak cari adalah I ni. Okay. So apa I adalah isi padu. Isi padu adalah jisim per ketumpatan. So jisim kita adalah 128 gram. Okay, bahagi dengan ketumpatan kita 1.6 gram per centimeter padu. So masuk dekat sini, cancel G. Okay, so 128 bahagi 1.6, kita akan dapat 80 cm padu. Okay. Okay, dalam pembelajaran lepas, ada dibincangkan berkenaan dengan kaedah sesaran air, iaitu satu kaedah di mana kita gunakan untuk menyukat isi padu sesuatu objek itu sama ada sekata ataupun tidak sekata. Okay, kaedah sesaran air ini diperkenalkan oleh Archimedes.
seorang ahli sains Yunani, yang mana untuk menentukan isi padu bagi sesuatu objek yang tidak sekata, kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Apa dia kaedah sesaran air? Kaedah sesaran air ni bila kita letak sesuatu objek yang tidak sekata di dalam suatu bekas yang berisi air, isi padu air yang disesarkan bersamaan dengan isi padu objek. Maksudnya peningkatan aras air pada bekas tersebut telah diganti oleh isi padu objek tadi. Sebagai contoh, 1 ml bersamaan dengan 1 cm padu. Tetapi dalam kes isi padu, cikgu suka untuk pelajar gunakan 1 cm padu berbanding 1 ml. Tapi 1 ml ni sama juga dengan 1 cm padu lah. Kita tengok gambar rajah ni. Bacaan awal bagi silinder penyukat ni, kalau kita tengok dekat sini adalah 400 cm padu. Bila dia letak batu ataupun sebarang objek yang tidak sekata, berlaku sesaran air yang mana aras air ni meningkat. Sesaran air ni kerana isi padu batu itu telah menggantikan kedudukan air tadi, maka air tersesar. So perbezaan isi padu inilah yang akan kita dapat untuk isi padu batu tadi. So dekat sini 600 cm padu tolak dengan 400 cm padu. So kita akan dapat bahawa isi padu objek tidak sekata tadi adalah 200 cm padu. Untuk objek batu ataupun objek tidak sekata ni lah. Kita lihat seterusnya berkenaan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Kalau awak tengok dekat persaudaraan kita sendiri, kat sekeliling kita banyak konsep-konsep ketumpatan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Antaranya kita boleh tengok fenomenanya, antaranya bila kita minum air, teh ais ke Milo ais kan, kita nampak ais tu terapung pada permukaan air. Kenapa dia terapung? Kerana ais kurang tumpat daripada air. Maka ais akan terapung di atas permukaan air. Keduanya adalah belon yang berisi dengan gas helium. Macam awak buat parti birthday tu lah. Birthday party nak buat surprise dekat mak, kat ayah, isi belon dengan gas helium. So nampaklah macam cantik. Sebab gas helium tu kurang tumpat daripada udara. Jadi bila dia kurang tumpat daripada udara, dia akan terapung ke atas. Kerana dia kurang tumpat daripada udara. Kalau awak tiup guna udara hembusan awak tu, memang sampai bila lah belon tu tak akan terapung. Sebab kalau kita letak guna udara hembusan, dia lebih tumpat. Jadi belon tu akan jatuh ke lantai lah, tak akan naik. Yang ketiga kita tengok kayu balak dekat hutan yang diangkut ke kawasan kilang-kilang papan. Untuk cara pengangkutannya adalah dengan menghanyutkan kayu balak itu ke dalam sungai. Kerana kayu balak adalah kurang tumpat daripada air. Walaupun dia besar dan berat, tetapi bila dia dicampakkan ke dalam air sungai, jisim per unit isi padu bagi kayu balak itu adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Jadi dia akan terapung di atas air. Sebab tu cikgu dalam topik ketumpatan ini jangan guna istilah berat atau ringan, tetapi gunakan istilah kurang tumpat ataupun lebih tumpat berbanding dengan cecair yang diisi. Seterusnya kita tengok berkenaan dengan inovasi objek. Sama ada makanan ataupun minuman menggunakan konsep ketumpatan. Ni biasalah kalau pergi pasar raya, pergi mall ke, pergi kedai makan ke, banyak kedai-kedai menawarkan makanan-makanan yang menarik untuk tarik pelanggan. Air boba, tea life lah, 3 layer tea lah, teh tarik mamak tu. Kalau kita tengok sebagai contoh 3 layer tea. 3 layer tea ni cantik, menarik, ada warna pelbagai. Dan dia juga sebenarnya menggunakan konsep perbezaan ketumpatan. Sebagai contoh, sirap gula Melaka yang berada di bawah dasar bekas yang diisi ni adalah, kita tengok dia berada di paling bawah, maksudnya dia lebih
tumpat daripada susu. Okey. Dan susu ni lebih tumpat daripada teh. Okey. So yang dalam kes 3 layer tea ni adalah paling kurang tumpat sebab tu dia terapung. Kalau kita tengok dekat sini pula ada ais. Ais pula berada di atas tea. Maksudnya ais lagi kurang tumpat daripada teh tadi. Okey. So daripada gambar ni pun kita boleh tahu dia menggunakan ketumpatan yang berbeza untuk membuat air ni. Okey. Kita tengok yang kedua, ni agar-agar pandan. Agar-agar pandan ni dia guna agar-agar santan pandan. Okey, dia guna bahan telur dan juga santan lah. Okey, adalah teknik-teknik dia. Cubalah nanti Google nak buat macam mana. Okey, so macam mana dia terhasil ni? Sebab santan dan juga telur tadi dia terpisah, menjadikan dia kurang tumpat daripada cecair agar-agar sebelum dia mengeras. So terhasillah bentuk yang cantik ni. Okey. Okey, yang ketiga kita tengok air boba kegemaran anda ini. Okey, cantik, ada foam kat atas ni. Kenapa foam ni tak duduk kat bawah? Okey, kenapa dia dekat atas? Kenapa dia terapung? Okey, sebab foam ini yang warna putih ni, yang bertanduk ni kurang tumpat daripada ais dan juga teh. Kenapa boba dia tenggelam? Okey, kerana dia lebih tumpat daripada air teh tadi ataupun Milo ke hazelnut coffee ke, ikutlah apa air yang diisi. Okey, ataupun float yang kita isi Pepsi dengan aiskrim. Okey, kenapa aiskrim tu terapung di atas air Pepsi? Okey, sebab dia kurang tumpat daripada air Pepsi tadi. Okey, boleh. Okey, ini inovasi objek macam-macam lah kalau kita tengok pada kreativiti orang untuk menarik pelanggan terhadap makanan. Okey, baik pelajar, diharapnya dengan penjelasan saya sebentar tadi, dapat memberi gambaran tentang konsep ketumpatan dalam kehidupan anda. Okey, dan apa yang saya perlukan daripada awak adalah setiap pelajar perlu menghasilkan tugasan projek ini, di mana tugasan projek ini adalah pelajar dikehendaki menghasilkan satu video pendek berkaitan dengan inovasi objek ataupun makanan ataupun minuman menggunakan konsep perbezaan ketumpatan. Dan belajar tadi perbezaan ketumpatan, setiap objek mempunyai ketumpatan yang berbeza. So saya nak pelajar hasilkan satu video yang kreatif. Tak kisahlah pelajar nak gunakan apa-apa aplikasi, sama ada KineMaster ke, nak gunakan Powtoon ke, ataupun nak guna direct video cam ke. Tetapi dalam video tersebut mestilah mengandungi penerangan dan juga penjelasan terhadap inovasi objek ataupun makanan ataupun minuman yang pelajar hasilkan. Video tersebut video pendek je, tapi mesti ada penerangan dan penjelasan. Dan tempoh untuk melaksanakan tugasan ini adalah selama 1 minggu, yang mana due date saya tetapkan pada 4 hari bulan 3 2021. Pelajar perlu hand in tugasan itu di dalam GC kelas masing-masing. So tapi kalau pelajar siap awal, just post awal je pun boleh. So itu untuk tugasan projek kali ini. Latihan saya akan bagi dalam GC nanti. Sekian, terima kasih.